sajdatu syukri, dan sujud syukur. Wa illa fi harami Makkah al sahih, melainkan solat di tanah haram Mekah ikut pendapat yang sahih. Okey. Kita ada dua illah. Pengecualian daripada haram itu sama ada daripada segi tempat, iaitu di tanah haram Mekah. Di tanah haram Mekah, bukan di Masjidil Haram, di tanah haram Mekah. Selagi kita berada di dalam tanah haram, maka kita boleh mengerjakan solat di dalam waktu haram. Ada hadis kan, apa Nabi SAW bersabda kepada Abbas, baca hadis tu. Di hadis ya bani abdi manafil la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait. Itu hadis. Hadis ini dalam usul fiqh menjadi mukhassis kepada umumnya larangan. Ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'atin sya'a. Tawafa bihadzal bait wa shalla ayyata waqtin sya'a. Min lailin aw naharin. Ya bani abdi manafin la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait wala wa shalla ayyata sya'in sya'a fil lailin aw nahar. Hadis riwayat okey. Jadi hadis ini kita jadikan mukhassis bagi hadis larangan yang umum itu. Dan yang pertama adalah illa li sabab. Kemudian dia telah diberi contoh. Apa contoh yang diberikan? Berapa jenis sembahyang dicontoh? Solat apa? Kusuf, tahiyatul masjid, sujud syukur. Dia bagi 3 contoh. Jadi apa kaedah dia yang kamu dah belajar sebelum ni? Siapa nak jawab? Siapa boleh bagi khulasah? Semayang yang macam mana boleh? Yang sebab dia terdahulu, sebab dia yang sebab yang Apa? yang sebab dah dahulu baru sebab datang dulu. Lagi? Itu je. Dalam matan minhaj hanya tulis illa li sabab mutlak. Dia tak sebut sebab datang dulu. Betul tak? Illa sebab kan? Siapa boleh jawab? Semayang yang bagaimana yang boleh? Khulasah dia. Siapa boleh buat khulasah? Belajar fiqh kena boleh buat khulasah. Faham? Khulasah itu memudahkan penjelasan. Ringkas saya bagi tahu. Yang mana boleh, yang mana tak boleh. Dah belajar dalam ikna, belajar dalam umdah, kan tak boleh buat khulasah. Siapa? Open tender. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ni ada 3. Taqaddim, itu muqarin dengan taakhir. Jadi kalau sebab tu adalah taqaddim dengan muqarin, maka dia boleh solat. Kalau dia mutaakhir, maka tak boleh. Bagi contoh untuk ketiga tu. Untuk contoh yang taqaddim seperti solat qada, tahiyatul masjid. Yang muqarin seperti kusuf, dan yang mutaakhir seperti solat sunat safar. Okey. Itu khulasah dia. Tinggal lagi kita perlu kenal lah yang mana solat yang sababnya mutaqaddim, muqarin dan juga mutaakhir. Contohnya semayang istikharah, semayang hajat, semayang sunat ihram. Ini antara contoh solat-solat yang dibahaskan. Salatul hajah ni sabab dia mutaqaddim ke ataupun sabab dia mutaakhir?
dalam tahu menentukannya, maka tahulah juga hukum dia. Ada orang kata solatul hajat ni sebabnya mutaqaddim, sebab hajat ada dulu baru dia solat, maka bolehlah sembahyang hajat, contoh. Tapi sebenarnya tak betul. Solatul hajat, solatul istikharah sebabnya mutaakhir. Sebab apa? Sebab apa dia sembahyang? Sebab dia nak doa lepas sembahyang. Itulah sebabnya. Faham? Sebab apa dia nak sembahyang istikharah? Sebab dia akan berdoa istikharah selepasnya. So sembahyang istikharah adalah sebab mutaakhir. Salatul ihram, nak seorang itu ingin berihram. Ihram, nak buat haji umrah. Maka sebelum kita ihram disunatkan untuk kita melakukan solat kan. Jadi solat sunat ihram tu adakah boleh dilakukan di dalam waktu haram? Sama, dalam nak menjawab soalan ni kita kena tentukan dia ni sebab ni mutaqaddim ke mutaakhir. Maka mutaqaddim ke mutaakhir? Mutaakhir, sebab dia solat kerana dia nak ihram lepas ni. Mutaakhir. Tapi ada satu lagi wajah dalam mazhab Syafi'i, solat sunat ihram boleh dilakukan dalam waktu haram sebab dia adalah mutaqaddim. Ada tulis dalam hal ni. Dia lihat dari segi sebab apa sembahyang sunat ihram? Sebab iradatul ihram. Iradah tu datang sebelum daripada sembahyang. Tapi dhaif. Dapat yang mu'tamad dia, solat sunat ihram ini adalah sebabnya mutaakhir, maka tidak boleh dikerjakan di dalam waktu haram. Khulasah dia sebenarnya tak cukup dari atas sebut. Khulasahnya sebab solat yang boleh dikerjakan hendaklah sebab dia mutaqaddim ataupun muqarin ataupun semayang itu apa? Dua lah. Dua. Yang tak boleh apa? Apabila sebab itu adalah mutaakhir ataupun tak ada sebab. Semayang tak ada sebab, semayang sunat mutlak. Yang tak boleh adalah tak ada sebab ataupun sebabnya mutaakhir. Kenapa dalam matan minhaj sebut mutlak je, nampak bukan akan jadi waham ke? Bila sebut sebab, jadi akan jadi waham seolah-olahnya semua jenis sebab boleh kan? Dia punya sebab dia adalah, dia asalnya bila diitlakkan perkataan sabab ni merujuk benda yang mutaqaddim. Betul tak? Dia sebab datang dulu baru datang musabab. Faham tak? Jadi bila dia sebut sabab, sebenarnya asal perkataan sebab merujuk kepada benda yang mutaqaddim. Bukan benda yang mutaakhir. Mana ada musabab, membawa sebab kan? Dari segi penggunaan dia. Sebab itu bolehlah, sahlah diitlakkan perkataan sebab dalam perkara ini. Namun supaya tidak datang waham, maka ditafsirkanlah dalam syarahan. Okey. Jadi apabila jemaah pergi umrah, mereka akan sembahyang sunat ihram. Bagi mazhab Aisyah contohnya, untuk ihram umrah. Jadi orang buat umrah ni bila-bila masa, sebelum subuh ke, lepas subuh ke, lepas asar ke. Contohnya jemaah pergi lepas asar, mutahhir bawa. Jadi mereka dah selesai semua mandi, pakai ihram. Adakah mereka boleh sembahyang sunat ihram? Boleh tak? Tak boleh lah kan? Sebab selepas asar tak boleh kan? Boleh ke tak boleh? Ya Allah, baru sebut tadi tak boleh. Jadi cara dia supaya jemaah boleh juga sembahyang sunat ihram, sebelum dia pergi mazhab Aisyah tu, dia sembahyang sunat ihram di Mekah. Faham? Sebelum dia keluar tanah haram, keluar daripada tanah haram, dia sembahyang dulu. Jadi tanah haram sembahyang dulu, sebab dalam tanah haram kan boleh sembahyang bila-bila masa. Jadi sembahyanglah di tanah haram. Kemudian dia kata pergi untuk mengesahkan ataupun untuk melakukan ihram di sana. Keluar tanah halal,
ihram betul masuk balik. Faham? Itu cara dia kalau dia nak buat lah sembahyang sunat ihram, cara dia lakukanlah di tanah haram dahulu. Okey. Satu lagi masalah sunat ihram ni, jemaah daripada Madinah. Bila kita masuk Madinah dulu, kita akan melakukan ihram di miqat yang pertama yang kita temui, iaitu miqat Zulhulaifah ataupun dipanggil apa? Bir Ali. Bir Ali ni berapa minit je daripada Madinah. Jemaah bertolak sebelum Zuhur. Jadi sembahyang Zuhur jamak sekali dengan Asar. Sembahyang di Bir Ali kan. Sembahyang di Bir Ali. Lepas sembahyang Asar tu barulah kita ihram. Tapi sembahyang Asar jamak takdim. Sembahyang Asar jamak takdim. Jadi persoalan dia, adakah jemaah boleh sembahyang sunat ihram pada ketika itu? Boleh tak? Tak boleh. Faham tak? Jadi yang dimaksudkan tak boleh sembahyang lepas sembahyang asar walaupun sembahyang asar jamak takdim. Faham? Walaupun apa? Sembahyang asar jamak takdim, tak boleh sembahyang sunat selepas dia. Walaupun tu dia punya ghayah dia. Walaupun sembahyang asar jamak takdim, tak boleh sembahyang selepasnya walaupun waktu tu zuhur. Sebab kita dah sebut larangan itu bukan bertakluk dengan waktu, dia bertakluk dengan perbuatan. Jadi adakah dia telah melakukan perbuatan sembahyang asar? Telah kan? Maka tak bolehlah dia sembahyang sunat ihram selepasnya. Jadi sebenarnya orang yang berada dalam keadaan itu, dia tak perlu risau. Sembahyang sunat ihram ini tertunai dengan apa pun sembahyang. Maksudnya sebelum dia ihram, dia sembahyang. Jadi sembahyang asar yang dibuat tu sudah boleh dijadikan sebagai sunat ihram. Faham? Macam tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid adalah melakukan apa pun sembahyang apabila masuk masjid. Jadi kalau dia sembahyang qabliyah, sembahyang itu sudah boleh dikira sebagai masjid. Dia sembahyang fardu pun boleh dikira sebagai tahiyatul masjid, maksud menggugurkan tuntutan tahiyatul masjid. Sama lah juga ihram. Dia buat apa pun sembahyang, maka sembahyang itu bolehlah dikira sebagai ihram. So dia niatkanlah sembahyang asar itu sekali dengan sembahyang ihram. Faham? Sebab sembahyang sunat ihram ni dia bukan sunat maksudah, dia sunat ghairu maksudah. Bila sunat ghairu maksudah, dia boleh gabung dengan sembahyang lain. Okey, seterusnya. Dia ada satu lagi syarat untuk boleh semayang dalam waktu-waktu yang haram tu. Dalam matan muqaddimah dia tulis syarat tu, kalau tak silap. Cuba baca matan muqaddimah. Al-Muqaddimah Hadramiyah. Nama kitab Muqaddimah Hadramiyah ni kitab apa? Nama dia? Masailut Ta'lim. Nama kitab dia. Faham? Masailut Ta'lim. Sebab itu Ibn Hajar telah syarah kitab ni dengan nama Al-Manhajul Qawim. Syarah kepada Masailut Ta'lim, Bushral Karim fi syarhil Muqaddimah Hadramiyah. Kan tak matching tu? Betul tak? Bushral Karim tu syarah dia. Fi syarhil Muqaddimah Hadramiyah. Tak sama hujung kan? Sebab nama kitab ni bukan Muqaddimah Hadramiyah. Itu lakab dia, orang gelar kan? Nama dia Masailit Ta'lim. Sebab tu hujung dia mim. Bushral Karim, syarah Masailit Ta'lim. Al-Manhajul Qawim, syarah Masailit Ta'lim. Bila kitab ini disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, kamu kan fahamlah kitab ni besar. Maksudnya Ibnu Hajar Al-Haytami orang Mesir ihtimam dengan kitab ni dengan mensyarahkannya. So kitab itu bukan kitab biasa, matan tu. Okey. Jadi dia punya syarah yang Bushral Karim ni memang antara yang bagus lah. Manhajul Qawim Ibnu Hajar sendiri syarah. Cuma beza dia, Bushral Karim ni dia lebih lewat daripada Al-Manhajul Qawim. So bila dia lebih lewat, dia mengumpulkan
orang yang sebelumnya. Jadi dalam Bushrul Qadim kita boleh jumpa ikhtilaf Ibni Hajar dengan Imam Ramli berkumpul di situ. Jadi dalam Al-Manhajul Qawim kita tak boleh jumpa. So Ibn Hajar tak bawa lah Ramli punya pandangan kan. Tapi Bushrul Qadim bawa. Jadi situ kita boleh tahu tentang ikhtilaf Ibn Hajar Ramli dan lain-lain, Syarqawi dan seumpamanya. Dan Al-Manhajul Qawim mempunyai hasyiah yang sangat bagus, iaitu hasyiah Tarmasi. Nama apa hasyiah Tarmasi? Nama dia? Dia nama dia. Mana apa? Manhalu Zawil Amim. Dan dia ada satu lagi Al-Hasyiah Madaniyah oleh Muhammad bin Salman Kurdi, hasyiah kepada Manhajul Qawim, Syekh Jarhazi. Itu semua hasyiah. Di Bushrul Qadim ni sebenarnya saghir. Dia ada asal. Maksud pengarang tu dia tulis yang lebih besar lagi, tapi benda tu tak dicetak. Faham? Okey, seterusnya. Dia Nimba. Dia ada tak letak syarat? Yang boleh apa? Wala yahrumu ma lahu sababun ghairu mutaakhir. Itu takbir dia. Tak ada. Dia dalam apa? Dalam kitab Manhajul Qawi, Muqaddimah Hadramiyah, digunakan takbir yang lebih. Dia kata wala yahrumu ma lahu sababun ghairu mutaakhir. Faham? Jadi perkataan tu menghimpunkan semua. Bila dia kata boleh semayang yang sebabnya bukan mutaakhir. Sebab kalau kita sebut boleh semayang yang sebabnya mutaqaddim, kita kena sebut pula muqarin. Jadi tak jamak perkataan tu. Jadi ini kelebihan matin. Matin ni dia, kita pilih satu perkataan yang mana perkataan kita syumul. Itu kemahiran. Syekh Ali Al-Waqidi mengatakan orang mutaakhir ni tak, kemahiran buat matan ni dah tak ada. Faham? Matan ni orang tu upaya memilih perkataan yang ringkas tapi boleh mengumpulkan. Sebab itu orang yang mengajar, dia kena usahakan sehingga perkataan dia tu mudah difahami. Kiai Huzairun kata, orang yang bercakap bahasa-bahasa jargon ni, orang panggil jargon, bombastik, gunalah perkataan yang nampak macam dia tu pandai, tapi orang tak faham. Dia kata maksud bercakap supaya orang faham. Kalau bercakap orang tak faham, dia sedang buat teka-teki. Kiai Huzairun kata. Jadi nak bagi teka-teki kat orang ke nak bagi orang faham? Nak bagi orang faham, gunalah perkataan yang orang faham. Khususnya orang awam. Dia biasanya orang yang menghadapi masalah bercakap ni, komunikasi. Orang yang tak biasa mengajar orang awam. Dia biasa mengajar pelajar universiti, ahli akademik, bercakap semua akademik. Dia mengalami masalah komunikasi. Faham? Komunikasi tu maksudnya dia tak reti nak bercakap dengan orang yang low pemikiran. Dia tak reti. Dia cakap kan? Tak reti. Sebab itu penceramah-penceramah yang berjaya menurunkan perkataan dia kepada benda yang simple je, dia lebih disukai. Maksud lebih banyak orang suka dengan dia sebab orang faham kan, berbanding yang guna istilah yang rumit-rumit. Kalau ahli akademik, wah syabas, hebat dia ni, tapi dia punya syarahan dia tidak umumiat lah. Faham? Orang tak faham buat apa. Okey. Jadi digunakan kemahiran buat matan tu. Digunakan perkataan wala yahrumu ma lahu sababun ghairu mutaakhir. Ni ada syarat dia. Syarat dia illam yaqsidha, ay yaqsid iqa'aha waqtal makruha li kaunihi waqta makruha wa illa harumat walau qada'an mudayyaqan. Ini syarat ni bila kita terangkan kena sebut sampai habis. Yang boleh adalah begini, tapi syarat ni kalau tak sebut penjelasan tak habis. Iaitu satu lagi syarat illam yaqsidha, ataupun dengan bahasa yang lain dalam kitab guna malam yataharraha, tahari. Tapi kalau dia semayang dalam waktu yang haram, walaupun semayang dibenarkan, dia semayang kerana waktu itu adalah waktu itu, itu panggil taharra, maka walaupun sababnya mutaqaddim pun tak boleh juga.
Dia sengaja, ni lepas asar ni, bagus ni, nak sembahyang tahiyatul masjid lah. Dia sembahyang tahiyatul masjid pada waktu asar tu kerana itu adalah waktu lepas asar. Dia sengaja pilih waktu tu. Maka pada ketika itu haram. Faham? Jadi kait tu dalam Muqaddimah Hadramiyah digunakan dengan perkataan malam yaqsidha. Apa maksud malam yaqsidha? Kena tengok pula syarahan dia. Ay yaqsidu iqa'aha waqtal karahati likaunihi waqta karahatin. Faham? Kenapa? Li'annahu hina izin kal muraghim li syara'. Dia ni macam nak melawan dengan syarak. Syarak kata jangan sembahyang. Dia sengaja, ni waktu ni nak sembahyang juga. Bukan dia sembahyang waktu tu, kebetulan dia masuk masjid waktu tu, atau memang dia ada rutin masuk masjid waktu tu, maka dah masuk sembahyang lah. Tapi dia sembahyang itu kerana memang nak sembahyang dalam waktu tu, bukan kerana sebab-sebab yang lain, maka haram. Okey? Bila kita sebut benda tu, barulah kita punya penjelasan itu dikira sempurna dan habis, selesai. Ambil saya punya charger kat bawah, dekat dalam motor. Charger. Apa dia? Boleh. Saya betul waktu mestilah boleh, kan? Macam ulama bahaskan, apa dia, sembahyang yang dilarang ni adalah sembahyang yang bukan tuan punya waktu. Faham? Okey, contoh dia, kita dah boleh sembahyang raya ketika matahari terbit, syuruk tu dah boleh mula sembahyang raya. Tapi afdalnya tangguhkan sampai berlalu macam semalam kita sebut 25 minit tu kan. Sembahyang raya ni waktu